Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Habib. Dan saya Dr. Hisham. Kami dari Kongsi Aspirasi. Hari ini, episod 01, kita membincangkan apa nasib doktor kat Malaysia hari ni. Macam mana, Jam? Nasib doktor Nasib kita kan ni? Ke nasib siapa? Nasib kita lah. Okay, Bukan setakat doktor lah actually. Semua dalam bidang kesihatan lah. kesihatan lah sebenarnya. Tapi mainly doktor lah. Kita sentuh yang banyak hari ni, kita kata sentuh doktor dulu. Okay. Kemudian nanti kita akan sentuh semua kita punya team members yang lain lah. Okay. Kalau kau cakap pasal tu tadi, aku teringat kita punya episod yang lepas pilot tu. Kau ada cakap, kau memang dah tahu kau memang akan keluar kerajaan satu hari nanti masa kau mula-mula belajar perubatan kan? Ya, betul. Jadi apa nasib doktor-doktor yang lain juga kan? Itulah yang kita nak bincang tu. Okey. Tengok pada isu-isu semasa pada hari ni. Tapi kan? sekarang kalau nak cakap, GP ni terlalu banyak yang dibuka sekarang. Salah satu bagi aku GP jadi banyak dibuka disebabkan dia adalah salah satu option yang dekat. Locality. Adakah mudah untuk buka klinik sekarang ni? Tak apa, nanti kita bincang lah. Yang tu kita masuk segmen seterusnya. Okay. Ini segmen yang mula-mula kita kupas isu dulu. So kalau kita tengok hari ni pasal isu yang kita nak cakap hari ni, isu masalah sistem kesihatan di Malaysia. Alhamdulillah sistem kesihatan kita quite good. Tapi perjalanan especially pada few years ni kita tengok ada keputusan-keputusan macam nak ke arah backward lah sikit. Kau rasa macam tu lah? Yang aku rasa macam backward Tapi sikit. kita pernah dapat pengiktirafan perubatan terbaik di dunia. Of course. Any pengiktirafan pun bagi aku, it doesn't mean kau akan sentiasa betul. Kita manusia. Of course. Yalah. Kita akan ada buat silap here and there. Of course, Betul. kita Malaysia jadi negara pembangun, kita start negara pertanian. Betul. So every single thing akan ada betul dan salah. Tapi setiap perkara pun dia bergantung daripada sudut pandang yang macam mana. Ada sudut pandang orang tu bagi dia betul. Betul. Ada sudut pandang orang ni bagi dia pun betul. So kita raikan perbezaan, tapi kita raikan juga perbincangan. Yes, betul. So tujuan kita hari ni is kita nak create satu beberapa isu ni kita kupas sebagai satu perbincangan yang mungkin menjadi satu benda yang untuk diponder. Diponder bukan saja di peringkat kita petugas-petugas kesihatan, tapi di peringkat penggubal polisi dan pelaksana polisi. Ya, betul. So that's why kita start nak kupas dengan topik tu hari ni lah. Betul. So kalau kita tengok statistik, tengok statistik di KKM punya, tengok hari itu masuk dalam akhbar-akhbar. Dalam sinar harian antaranya kan, 54% daripada 10,000 orang doktor ni 10,000? Kita ada 10,000 orang juga? Lebih 54% daripada doktor yang ada dalam kita punya sistem ni resign. Okey. So banyak tu, 54%. Daripada 54% tu pula 45% migrate ke luar negara. Okey. Sebab apa? Lebih bagus lah daripada Malaysia. Mungkin bagi aku hari ni kalau kita tengok, yang pertama benda yang dah daripada 2017-18 lagi dah, isu nak convert ke kontrak. Doktor-doktor dan juga pekerja kesihatan ni lah. Doktor waktu tu yang pekerja kesihatan rasa MA medical assistant tu dengan nurse dah start kontrak dah waktu tu. Cuma perjawatan doktor at that time ura-ura. Masa 2017-18 ura-ura. Nak dijadikan kontrak. 2019 start kontrak. First batch 2019 betul. Start kontrak. Waktu tu. Tapi at that time start kontrak tanpa ada perancangan apabila menjadi MO. Tak nampak lagi isu tu jadi besar. Kita tak nampak lagi. So at that time bila kita tanya, kebetulan waktu isu kontrak bermula tu, kebetulan aku banyak jadi ketua houseman di department, kemudian akhirnya ketua houseman di hospital lah. So jadi isu ni bila batch kontrak masuk,
banyaklah kerisauan daripada dia orang dan persoalan. Okey. Kau bukan best contract? Aku permanent. Oh, okey. Kita lah. Kita permanent. Bukan tak bersyukur. Alhamdulillah. Tapi kita sendiri kita punya pathway yang kita tengok lah. Ya, betul. So jadi at that time bila kita tanya di peringkat JKN, dia tak boleh nak bagi konkret perancangan. Tak ada solusi yang konkret lah. Tak ada waktu tu. Whether options of perancangan tu pun tak ada juga. So, jadi dia melahirkan kebimbangan. Dan akhirnya sehingga sekarang pun masih belum ada perancangan yang tapi walaupun kontrak, gaji masih tinggi kan? Define tinggi. Yelah, tinggi lebih kurang standard lah. Tinggi 4,000, 5,000. Basic berapa? Di government degree mungkin 2,500 ke 3,000. Sebab tu perjawatan lain basic berapa untuk degree? Mungkin kalau diploma mungkin bawah 2,000 lah kot basic. So sama je doktor di government degree basic sama lah 2,000 lebih. Tapi ramai yang nak bercita-cita nak jadi doktor ni. Itulah sebab tu kita nak kupas. Patut ke? Patut ke anak-anak sekarang memilih kerja sebagai doktor ni? Ya. Patut ke? Dan jika ya, patut ke tak ambil doktor sekarang? Sebab kalau tengok bukan dengar, satu dah masuk dalam paper yang masalah budak-budak lepas SPM dah tak nak sambung belajar. Betul. Dan itu juga memberi impact. Dan ada juga budak yang tak nak ambil SPM. Tak nak ambil SPM lagi lah, Masya Allah. Yang tu kena bagi kesedaran tu. Dia kena at least SPM lepas tu tak nak sambung belajar, of course yang akan sambung ke medical line punya medical course, whether it is nursing, whether it is medical assistant atau perubatan doktor ni. Ada banyak lagi kan sebenarnya dalam perubatan ni, fisioterapi kan, speech therapy, occupational therapy kan, yes, rehab. So kalau berkurang, maka supply yang akan yang diperlukan prospek yang akan keluar untuk menjadi tenaga kerja dalam bidang kesihatan pun akan berkurang. Betul. So dan juga bila isu-isu yang sekarang sedang berlaku dan tak ada penyelesaian atau perancangan yang konkret yang boleh kita kata menjawab persoalan-persoalan daripada tim kita, petugas-petugas kesihatan ni di peringkat akaunti, di peringkat lapangan. So lama-lama benda tu akan menyebabkan kita punya anak-anak, kita punya prospek yang masa depan ni pun akan hilang, pudar minat ataupun cita-cita dia pun akan sebagai salah seorang dalam bidang kesihatan lah. Adakah mungkin suatu hari nanti kita akan import pula doktor-doktor, MA, nurses-nurses daripada orang lain, dari negara lain? Actually kan, import ni is already happening. Dah banyak lah berlaku. Kau dah nampak lah banyak? Banyak tu tak boleh nak cakap lah, sebab aku tak check statistik untuk doktor lah. Tapi dah memang ada pun. Even ada orang kita yang kahwin dengan doktor bukan warga negara Malaysia. Dan suami datang kerja kat sini dah pun. Boleh ada, itu satu. Tapi kita orang kena ikut jugalah, kena masuk houseman juga ke? Semua adalah. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu aku berada di BKL. Waktu aku nak masuk tu sebenarnya aku menggantikan doktor Pakistan. Oh, ya ke? Memang Pakistan dari Pakistan? Ya, original Pakistan. So bermaksud dah ada pula pun praktis bawa masuk doktor daripada negara lain ke sini. So badan berkanun pun dah buat. Jadi government pun boleh buat jugalah. Of course lah. So dan ada GP di Malaysia pun, ada GP yang memang doktor Pakistan. Ada, bukan Pakistan. Yang negara lain saya tak sure lah. Yang saya jumpa setakat ni personally doktor Pakistan lah. Doktor daripada negara-negara Middle East pun ada. Yang jadi lecturer, yang doktor jadi lecturer tu lagilah. Of course lah. Daripada India. So memang benda tu dah dipraktikkan pun. Cuma for me right now, without looking at statistik, macam skala kecil lah. Sebab masih lagi majoriti yang orang pergi ke klinik kesihatan ke apa ke, masih jumpa muka Melayu, muka Chinese, orang Malaysia lah. Orang
Malaysia punya muka. Masih lagi bercakap dengan doktor yang boleh faham bahasa Melayu. Masih lagi bercakap dengan doktor yang boleh bercakap Hakka. Masih bercakap dengan doktor yang boleh bercakap Tamil, kan? So kalau kita pergi ke Sabah Sarawak pun masih lagi yang boleh bercakap bahasa-bahasa Ibunda Sarawak, bahasa Sarawak, Dayak, Sabah semua kan. So jadi tapi kita tengok juga graduate yang balik ke Malaysia ni pun masih ramai kan. Sekarang ramai ke? Itu persoalan dia. Ke memang dah tak ada ramai dah yang pergi melanjutkan pelajaran dalam bidang kedoktoran ni? Ataupun apa-apa bidang kesihatan lah. Setelah tahun last 1 to 2 years, kerajaan telah mengurangkan penghantaran pelajar ke luar negara. Tapi dalam negara kita ada universiti, berapa banyak universiti yang menghasilkan doktor? Universiti lokal. Lebih kurang dalam 5 ke 10 universiti juga kan? Yang awam dengan swasta. Awam dengan swasta. So jadi yang sponsored, I don't think tak banyak lah. Dah macam dulu. Lepas tu itu yang kita bimbang tu, bila kita tengok secara menyeluruh kemasukan untuk jadi pelapis pun mula berkurang disebabkan isu-isu yang ditambah dengan isu-isu sekarang ni lah, doktor kontrak lah, penjawatan tak ada lah, generasi gaji tak naik yang lah. memang pemikiran berbeza. Betul. Lepas tu dia melihat pula dengan keadaan yang sekarang, lagilah minat tu makin kurang, dan akhirnya kita tengok pelapis akan start berkurang. Betul. So in the end yang kita bimbang adalah, adakah kita akan jadi macam sesetengah negara maju, macam sebagai contoh macam UK, ramai doktor daripada luar yang berkhidmat di UK, import daripada luar kan. Dan orang doktor yang memang warga negara sendiri pun tak ramai. Tapi mungkin rakyat Malaysia suka juga pergi ke sana sebab gaji pun cakap lebih tinggi, pound lebih tinggi That's daripada Malaysia sekarang. 45% tadi pergi ke luar negara, dia menjadi expatriate dah. Yalah, betul. Seperti mana in future kemungkinan penawaran Malaysia gaji yang lebih tinggi kan. Lifestyle lagi kat sana. Tukaran wang sekarang macam mana tukaran wang latest berapa Dr. Syam? Lebih kurang RM6 kot. Lebih kurang kalau pound lah. Kalau dolar tak dekat RM5 rasanya. RM4, RM7 macam tu lah. Bayangkan lah. Memang dari seronok lah kan. Dari sudut pressure dengan kawan-kawan yang pergi kerja kat Aussie, katanya kurang sikit pressure compared to Malaysia. But I'm not sure. Pressure daripada segi masa bekerja. Banyaknya masa lah. Tapi yang terbaru juga dengan Middle East pun sekarang banyak mencari doktor-doktor pakar daripada Southeast Asia. Tapi bukan Mesir lah. Mesir. Lebih maju sikit daripada Mesir lah. Yang pasti bukan Mesir lah. Yang pergi Saudi, pergi Dubai, Doha, Qatar. Yes. Yang belah-belah tu Middle East tu yang memang rich. Middle East country, negara Arab yang kaya-kaya lah. Kalau Mesir tak dengar lagi. Tapi belajar di Mesir, kerja tu tak kot. Macam mana juga dengan kepakaran kita, doktor pakar mudah tak doktor-doktor kita untuk buat kepakaran ni? Ataupun penghasilan doktor-doktor pakar di Malaysia ni macam mana? Kau nampak kawan-kawan kau, batch-batch kau, ada yang dah habis pakar ke? Ada yang tengah gazet. Tapi yang batch-batch aku, yang ada yang waktu houseman tu dah start buat paralel. Paralel ni untuk makluman semua, dia adalah doktor bila dia dah degree jadi doktor dan kemudian dia nak sambung kepakaran. So sambung kepakaran biasanya sambung master lah. Master ada dua jenis. Satu master yang kita memang dapat tanggungan daripada kerajaan, kita panggil hadiah dalam perkhidmatan. HLP. Satu lagi yang kita buat sendiri. Kita buat sendiri, pakai duit sendiri semua tu. So yang tapi buat sekarang sendiri semua tu dah kena ambil dah. Walaupun parallel ataupun dalam government punya program, kita kena ambil HLP juga. Itulah yang jadi masalah sekarang. Yang jadi isu sekarang ni, bila mana yang pada sebelum ni lah, pada kepimpinan Kementerian Kesihatan Malaysia yang sebelum ni, paralel dah mula diiktiraf, diterima, boleh untuk gazetmen. Tiba-tiba bermula tahun ni, kan, tahun ni ke hujung tahun lepas macam tu lah, dia start yang paralel ni kena start melalui saluran HLP balik.
Dia kena mohon balik ambil Medex. Kena mohon balik Medex. Dan yang mana yang dah pada tahap 3 dah ambil halfway lah. Dah halfway dah. Kena bermula balik. Jadi bermula balik macam tu macam mana? Okay. So jadi sedangkan benda tu menggunakan duit sendiri. Itu yang pertama, of course cost dia tinggi. Betul. Sama mahal ke dengan program yang lain tu? Program master kepakaran yang ditawarkan yang lain? Lebih kurang. Lebih kurang je. Cuma tak sure siapa yang sebenarnya beneficial daripada sini, daripada benda ni. Tapi yang kita lihat bila ada parallel pathway sebelum ni, dia support, dia akan bantu banyak lah juga. Satu, membantu dari sudut bilangan doktor pakar. Dan yang kedua, pathway career tu sendiri menarik. So orang ada option. Bukan kata orang ada duit akan sambung, tidak. Orang yang di kalangan kita yang bukanlah orang kaya, tapi kita usahalah simpan duit dan sebagainya untuk kita bayar. Kita ikat perut kat sekian benda untuk kita bayar yuran kita. Sama macam yang kita. Jadi sebelum ni yang parallel pathway ni dia tak terikat lah juga dengan kerajaan dalam doktor-doktor yang ambil HLP ni. Kalau ikutkan dia tak terikat lah. Cuma selepas gazette semua dia tak ada terikat. Kalau HLP dia ada terikat lah. Ada kontrak panjang lagi lah. So kerajaan takut sangat hilang. Orang tu dah jadi pakar, gazette dia pakar keluar. Gazette dia pakar keluar. Tapi kalau keluar duduk dalam negara, okey lagi daripada keluar pergi luar negara. Sekarang ni hilang talent lah kita kan. Of course. Dulu kita ada talent corp tau. Okey. Dalam Malaysia dah tak ada lagi ke? Government ada talent corp untuk panggil tarik balik kita punya talent daripada luar negara ni. Macam kalau dari bidang medical kita yang famous kan Dr. Imelda. Lepas tu pakar kita di Putrajaya. Dr. Rafida. Okay. Kan tu antara pakar-pakar yang di IJN, pakar-pakar semua banyaknya yang ditarik daripada luar negara untuk kembali ke Malaysia. Suddenly bila keadaan ni berlaku, start doktor ni nak keluar balik kita punya yang talent ni nak keluar pula. Talent nak jadi keluar. So kau rasa in future macam mana? Kan? Untuk semua dalam bidang kesihatan ni aku rasa mainly doktor memang sekarang ni memang ni semua tengah trend isu hangat lah kan. Tapi memang tak disangka lah bila trend pelajar yang pergi nak sambung pelajaran, pergi buat perubatan pun kalau dah berkurang, yang datang kembali ke Malaysia ataupun berkhidmat balik kat Malaysia pun berkurang. Memang in the future memang kita akan jumpa doktor-doktor luar je lah, dekat hospital kerajaan ke, kita kat arah itu, swasta ke. So nanti mungkin tapi best juga sebenarnya datang jumpa doktor Uzbekistan. Kita lah pula keluar. Kalau yang datang Uzbek, Datuk Uzbekistan, Kazakhstan datang merawat kita. Apa yang best tu? Mungkin orang cakap kan, bila tengok doktor handsome, comel, kita pun jadi sihat lah. Okey, itulah sebenarnya. Sekarang kita dah ada ramai dah yang handsome. Siapa handsome? Kita kena banyak jumpa doktor-doktor estetik ni. Okey. Tapi itu aku rasa itu mungkin akan jadi future kita lah. Benda tu, itulah benda ni kita discuss untuk ponder by the policy maker lah actually. So kalau kita tak do something, mungkin kita tambah baik what have we done right now. At least selesaikan juga isu doktor kontrak ni. Betul? Yes. Satu, doktor kontrak. Yang kedua, the career pathway. Memang jelas kan, career pathway. Yes. Yang latest ni ada masuk paper yang latest Deputy Director General Health punya ni kan, bahagian medical. Dr. Nur Azimi baru luluskan 4 untuk diiktiraf untuk gazetman kat Malaysia. At least dah ada shout out tu Dr. Nur Azimi ni bekas zaman saya houseman, dia pengarah hospital Kuala Terengganu lah. So she's a very good person lah. She didn't know me personally pun, tapi as a houseman kita kenal dia as a very good person. So bila tengok tu it's good, action has been taken untuk tambah yang parallel, yang mana yang boleh gazetman. I think kita jadi backward balik sebab sebelum ni kita dah iktiraf. Suddenly you tarik, tu bagi balik. Sekarang ni you nak release sikit. That's why beneficial to who. Sedangkan kita kalau boleh kita nak retain our talent. It's not easy untuk
untuk kejar balik talent, suruh balik Malaysia ni. Betul. Ask talent kau how much money kalau has kita been dah spent. keluar, katalah kita sebagai pakar pun dekat Malaysia, gaji biasalah, gaji awal kepakaran mungkin dah dekat dengan 10,000 ke kan. Kalau keluar 10,000 USD ke, so dah kat 5. 10,000 Great Britain pound ke, Dah kat 6. dah 6 kan. So dah 60,000 kat sana. So buat apa nak balik waktu Kan? muda, sebab kita nak struggle. Betul. Of course everyone at this time career baru nak start, yang young doctors. Sebenarnya waktu yang memang kita nak pulun. Betul. Tapi adakah ni juga satu isu, sebab doktor-doktor muda susah nak sambung belajar ni, mereka keluar terus resign daripada KKM dan buka GP, dan itu yang menyebabkan lambatkan GP di pasaran kita punya komuniti sekarang ni. Actually apa yang kita patut, satu kita nak kena tengok tadi dari sudut isu itu, kita sarankan kepada options yang lebih baik. Itu perbaiki career pathway. Itu yang di peringkat government. Di peringkat kena faham juga yang di peringkat government sambung untuk pathway kebanyakannya yang bermasalah klinikal lah. Yang masalah klinikal. Tapi kalau kita ada doktor yang nak go for non-clinical, non-clinical admin lah macam tu, administration, itu boleh je. Boleh, public betul. health dan sebagainya. Public health, Pengurusan pengurusan hospital. Yes, pengurusan hospital semua tu masih ada je. Yang sambung sendiri pun ada je. Betul. Melalui UKM, UTM Ada tadi. juga kawan aku yang buat bawah government pun, mereka dihantar pergi Jepun, pergi UK. So benda tu ada. Dan ada yang pergi sendiri pun ke UK. Yalah. Kawan-kawan kita pun kan. So benda tu ada. Dan kalau yang nak go for jadi lecturer, lecturer non clinical. Okay. Maksud mungkin nak mengajar anatomi je. Benda Boleh juga kan? Boleh je. So ataupun other than that, option adalah you go to private yang lain, ataupun you nak go into pathologist. Okay. Nak go to pathologist, microbiologist. Benda-benda macam tu pun Lab boleh. lah. Lab. So forensik memang tak ada parallel. Okay. Kan, Itu forensik memang kena ikut through HLP program semua masters tu lah, tu program masters tu. So other than that, kalau you go out from government, it's not only GP. It's not GP. GP is one of the Tapi options. itu yang doktor kita nampak, hanya yang GP. nampak sekarang. Yes. Okay. Sebenarnya kalau tengok, ada kawan saya berada bersama dengan TPA, Okay. third party Panel ni lah. panel lah, Insurans kita ni panel lah. lah, insurans panel, syarikat insurans. Ada yang bersama dengan Syarikat OHD pun ada kan, syarikat. yes, OHD. Kalau syarikat OHD ni macam kualiti alam. And then ada yang bersama macam DBKL. Okay. Badan berkanun lah. Badan berkanun, ataupun yang universiti itu masih government lah. Kalau yang swasta, yang macam kualiti alam, semua GLC dan sebagainya. So GP is one of the options. Tapi Cuma itu yang kita nampak. yang kita nampak, dan mungkin dirasakan easy entry. Dirasakan easy entry. Ya ke easy entry ni? Easy entry itu sebab if you have money, Okay. you nak buka, you buka lah. Kalau pamar banyak duit boleh bagi lah. Yes, that one is easy entry lah. Okay. But then you kena define the easy entry tu pula lah. So kalau kata memang you are struggling with money, you don't have knowledge, adequate knowledge lah, I think kan. You don't have adequate knowledge. Macam kita cakap hari tu episod pertama kan, dia bukan setakat kedoktoran, tapi juga keusahawanan kan. Yes, you tak ada adequate knowledge clinical, you tak ada adequate knowledge untuk handle business. So and then you tak ada adequate knowledge regarding legal side pun. Betul. Sebab you akan melibatkan banyak legal yang side. tertipu, betul. So jadi in the end stumble lah. Betul. Keluar Baru buka setahun, lepas tu tutup. ya. Itu yang banyak terjadi juga Banyak kan sekarang. yang tengah jual. Kan Itu satu cabaran juga tu untuk doktor-doktor muda. So macam kau cakap last dalam kita punya pilot episode, antara aspirasi kita nak bantu doktor-doktor. Ya, kan? betul.
bantu dari sudut kita sharing lah. Betul, kita berkongsi lah pengalaman kita kan. Sikit-sikit. So then dia cari ramai lagi sebenarnya dekat luar yang super duper senior, yang sangat-sangat hebat. Betul. Boleh cari diorang, minta tunjuk aja, tak ada masalah. Dia orang tak apa, dia orang tak adalah macam artis punya level. Tapi if you go jumpa, dia orang okey, sangat okey, welcoming untuk kita share. Betul. So kita guna network kita untuk bantu sesama kita, tak ada masalah. Bila di luar ni, doesn't mean you nak kena belajar formal. Betul. So jumpa ni adalah informal punya pelajaran lah. Betul. So pada pandangan kau macam mana kalau yang GP side untuk kita buka ke ataupun untuk entry GP side ni Untuk masa sekarang bagi aku sebenarnya untuk buat satu GP ni, klinik GP lah, klinik community semua ni kan. Bagi aku untuk masa sekarang memang sangat mudah. Sebab apa? Bank-bank memang menawarkan pinjaman peribadi yang sangat tinggi sehingga mungkin lebih kurang 400,000 kepada doktor. Kepada doktor, betul. Ataupun orang-orang profesional yang lain lah. So kalau lah kita cakap nak buka GP yang paling basic lah kan, pun nak baru 200-250,000 yang paling basic lah. Renovate pun mungkin renovate biasa-biasa, simple, tak ada guna ID. Kontraktor pun bukan kontraktor yang besar-besar. Tapi nak cakap memang sangat mudah nak masuk lah. Kalau mak bapak yang ada duit lebih sikit bagi anak, memang boleh buka satu lah. Tapi cabaran selepas tu, nak handle staff, nak cari staff satu hal lah sekarang. Kita duk mencari staff 2-3 bulan ni masih tak dapat lagi. Kan, tapi nak menghandle staff, lepas tu nak handle kewangan. Bukan kita je. Betul, semua sahabat-sahabat industri lain kan. Sama. Memang susah cari pekerja. Itu yang sekarang ni yang jadi masalahnya juga adalah kenaikan ubat yang terlalu kerap. Sehingga 200-300% yang naik ubat. Kita dijual dengan ubat yang mahal, tapi kita sendiri tak boleh jual ubat yang mahal kepada kita punya pesakit klien kita. Jadi itu satu isu yang kacau cash flow. Jual mahal, kita tak boleh jual mahal sebab apa? Satu rungutan daripada kita punya klien lah. Sebab target kita punya locality pun berbeza. Ada yang buka klinik dekat mungkin kawasan yang kurang pendapatan. Ada buka kawasan yang memang pendapatan dia tinggi, T20. Mungkin T20 dia tak ada masalah untuk bayar ubat original dengan harga yang mahal. Tapi kalau tiba-tiba bagi ubat generic dengan ubat mahal, mungkin diorang concern kenapa. Tapi lepas ke kau jual murah-murah ni? Well, itu adalah perancangan bisnes masing-masing. Jadi kita bergantung kepada setiap usahawan lah. Dah semua dah naik harga tu. Itu yang terpaksa kita telan. Bukan setakat ubat tu je ke yang kena? SST 8% tak kena betul ke? TPA panel insurance charge kita lebih. Lepas tu tapi kita boleh charge lebih ke? Kita tak boleh charge lebih pula. Oh, tak boleh. Tak boleh. TPA ni tak ada orang boleh kontrol ke Syam? Itu kita kena jumpa yang lebih tinggi, higher ups lah. Siapa yang kontrol TPA ni? Panel TPA ni panel lah. Syarikat insurans yang company ambil. Contoh macam AIA dan lain-lain lah, banyak PMK semua. Betul. Tapi semua tu naik, SST dah naikkan. Tapi kita tak boleh charge. Yang kita pun tak boleh naikkan charge kita kepada TPA. Dah ada cap dah. Kita tak boleh charge SST. Kita memang tak boleh. Kesihatan. Satu lagi pula ada yang rasa sangat mengejutkan lah. Rasanya baru bulan lepas kot. Ada setengah TPA bagi kita surat mengatakan kita hanya boleh keluarkan diagnosis, tapi ubat-ubat hanya boleh diambil di panel farmasi pula. Jadi contohnya kita merawat seseorang, kita beri diagnosis dia orang ada kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Kita plan ubat. Dia memang kena start ubat berkala. Sebulan kena ambil, 2 bulan kena ambil. Kita hanya bagi prescription. Kita tak boleh jual ubat tu. Dia orang pergi ambil di farmasi. Jadi memang sangat satu shock jugalah kepada kita yang bekerja di klinik-klinik GP ni. Satu, shock pada GP. Yang kedua, jadi macam pengasingan dah lah. Betul, dah jadi macam pengasingan. Kita hanya buat diagnosis, farmasi yang akan keluarkan ubat. Tapi farmasi bagi ubat je ke?
Itu satu isu lain lah. Jadi kita mungkin kupas lain di masa yang lain lah. Itu something to ponder. Something to ponder, betul. So bermaksud tak senang lah GP ni. Yang jadi pilihan ramai duk cakap senang, tak senang GP. jugalah. Oh, tak senang. Tak senang juga. Nampak macam senang je, macam kau senyum je buat GP ni. Kita kena tunjukkan dekat pesakit kita boleh merawat dengan cara profesional. Tapi satulah, kita dah sembang-sembang macam ni. Sebenarnya nak tanya, kalau lah ada orang tanya kau, Dr. Habib, Uncle Habib lah, Uncle Habib. Uncle macam mana sebenarnya nak jadi doktor macam Uncle ni? Macam mana nak tanya? Sama ke macam yang tanya tu budak sekolah rendah ke? Mungkin budak-budak yang baru nak ambil SPM lah kot. GP tu apa by the way? Ada orang tanya GP pula, ni dia duk komen General tadi. Practitioner. General Practitioner tu apa? General Practitioner ni praktis umum lah. Doktor umum kita panggil. Senang cerita, para penonton tu, kawan-kawan yang tanya tu, ada yang WhatsApp yang komen tu, klinik swasta ada. Klinik swasta. Klinik swasta community swasta yang kita tengok kat luar-luar ni. So GP tu adalah doktor di klinik swasta. Balik dia tadi, kalau ada budak tanya kau, budak SPM lah nak ambil SPM ni, Uncle Habib beritahu lah macam mana nak pergi. Uncle Habib dulu belajar Egypt. Dia belajar di SPM. SPM mana SPM student lah. belajar di Malaysia. Belajar Malaysia lah, bukannya budak Egypt lah. Okey, kalau ini disebabkan oleh keadaan yang kita bimbang, pelapis-pelapis kita makin berkurang ambil medik. So yang pertama, waktu zaman SPM tu memang kena score lah. Skor sains tu, sains stream wajib semua tu. So kalau tak ada SPM memang tak boleh buat perubatan lah. Boleh ambil A-level. Ambil A-level lah. A-level, O-level, segala level-level tu lah kan. Yang banyak je yang international punya kan. Lepas tu kalau kita Malaysia, kalau ada sistem pendidikan di Malaysia, SPM go to the metric, atau SPM you score, you pergi metric, you masuk bahagian Science. Okay. Atau you SPM, you score, you masuk ke asasi perubatan di universiti-universiti yang ada asasi tu. Kemudian daripada situ score lagi. Score lagi, maintain. Lepas tu masuk ke, baru boleh apply masuk ke bidang perubatan. Program perubatan lah. Program perubatan untuk kedoktoran. Program untuk pergigian, untuk doktor gigi. Berapa lama selalunya matrik asasi ni? Kalau dekat Malaysia sekarang dah ada 2 tahun. 2 tahun. Dia dulu ada yang setahun. Sekarang yang setahun ada lagi ke tak sure dah. Sebabnya, so kita anggaplah 2 tahun lah. Anggap 2 tahun. Lepas tu masuk. Kalau di Malaysia medical school tu sendiri 5 tahun. So dah 7 tahun. Baru 7 tahun. Dah 7 tahun. Berapa kalau habis SPM 17 tahun, baru 24 kan? Baru 24. Muda lagi. Sekejap je belajar 7 tahun. Dah habis lah. Dah habis sekolah perubatan ni. Habis sekolah perubatan. Kalau rezeki elok, tak ada macam dulu waiting sampai 6 bulan. 6 bulan, ada yang tunggu sampai setahun. Ada yang tunggu sampai setahun. So kalau sekejap je, macam saya Alhamdulillah rezeki sekejap je tunggu tu, terus masuk ke housemanship. Housemanship tu apa? Housemanship, nama Melayunya, perjawatannya adalah Pegawai Perubatan Siswazak. Yang bermaksud anda dah bergelar doktor, dah mula praktis sebagai doktor, cuma di hospital tertiary. Hospital tertiary ni hospital paling besar di negeri masing-masing. Yang ada kepakaran. Macam HKL lah. Hospital Kuala Lumpur. Macam kalau Terengganu tu Hospital Kuala Terengganu. Amin tu. So hospital kecil-kecil tak boleh lah. Hospital daerah dah tak boleh dah sekarang. Dah tak boleh dah sekarang. Itu satu benda lagi lah kita minta ponder. Yelah, kesian dengan kawan-kawan. Hospital daerah tak ada doktor pakar ke? Ada yang visiting kan. So benda tu ponder lah, sebab kita tengok kawan-kawan kita ada yang dah mula ke arah burn out. Kesian dia. Burn out sebab penat lah. Sebab sekarang makin ramai orang pergi ke government punya services kan. Tapi kita sambung balik yang ni. So dah masuk houseman. Berapa tahun kena buat houseman ni? Houseman 2 tahun lah. So 6 rotation, 6 jabatan. 6 jabatan. So 3 bulan, 4 bulan. Ada exam ke setiap jabatan ni?
Ada exam. Ada exam. Ada exam. Jadi boleh jadi tak lepas ke setiap jabatan tu? Boleh. Boleh. Jadi kalau tak lepas satu jabatan, extend lagi lah. Kita dulu permanent lain. Okey. Kontrak lain. Kontrak lain Macam mana kontrak pula? Kita permanent. Kalau dia extend tak ada pun kena buang. Okey. Tapi sampai tahap yang kita tengok yang kena tukar hospital. Kena tukar hospital je lah. Okey. Tapi kontrak itu dia extend you kalau based on apa Kontrak tu. Kontrak punya cakap lah. You boleh tak disambung ke permanent. Kalau tak disambung ke permanent, maksudnya in a way gagal lah, fail. You kena buang daripada sistem government lah kan. Okey. In a way, Kalau dibuang tu bukan doktor dah lah. Tak. Bila kalau perubatan ni uniknya bila you graduate degree, medical degree, terus boleh dipanggil doktor. Title doktor tu masih boleh digunakan lah. Dia bukan doktor palsu lah. Cuma untuk praktis. Kalau tak dapat APC Annual Practicing Certificate. Ni kita bercakap pasal doktor yang kontrak lah kan? Ada doktor kontrak. Kalau tak dapat APC, mana-mana doktor lah sebenarnya kalau APC ni. Tapi kita cakap pasal kontrak spesifik lah. Kalau tak ada APC tu, then you cannot practice di mana-mana. Di mana-mana untuk klinik GP pun tak boleh lah. Tapi dia boleh masuk hospital tapi kerja sebagai pengarah ke apa boleh lah tu? Boleh. Asal bukan klinikal. Asal bukan melibatkan merawat pesakit, bagi ubat ke cucuk ke apa ke segala. Tak boleh lah. So itu paling minima 2 tahun lah. 2 tahun. Itu 2 tahun kata yang cemerlang lah. Tak ada kena extend, tak ada fail. So dia fail ni kena extend. Extend ni ikutlah berapa kita punya supervisor tu, doktor pakar yang supervise kita tu lihat. Dia bukan sekadar lihat cara kita kerja, tapi melihat juga kepada attitude lah. So lepas tu habis dah houseman. Habis houseman 2 tahun. Lepas tu masuk kepada MO-ship medical officer, pegawai perubatan lah. Dah tak pegawai perubatan penuh lah. Memang dah ada lesen dah ni. Dah ada lesen. Pegawai perubatan dah ada lesen penuh. You practice di tempat mana you bekerja, dan you boleh practice di luar. So di mana-mana lah, dalam Malaysia, luar Malaysia semua boleh lah. Semua luar Malaysia bergantung kepada negara tersebut punya rules jugalah kan. Whether doktor daripada negara sekian dia iktiraf ke tak untuk praktis. Ada negara yang perlu ambil exam diorang sendiri kan. Perlu ambil exam macam kita lah. Ada yang daripada luar masuk kita, ada yang kena ambil exam, ada yang kena jalani houseman dan sebagainya. So bergantung. So kemudian bila dah pegawai perubatan, barulah kita kalau nak sambung ke kepakaran. Kepakaran ada kepakaran klinikal, ada yang non-klinikal. So bergantung you minat yang mana. Klinikal ni maksudnya yang macam duk hospital, duk klinik yang direct dengan pesakit. Itu klinikal lah. So yang tu yang sama ada nak sambung program master di bawah HLP tadi, ataupun parallel tadi lah. Ataupun parallel yang menjadi isu hangat sekarang ni. Itu berapa tahun pula tu kalau dapat sambung? Bergantung pada apa yang kita ambil lah. Biasanya 4 ke 5 tahun. 4 ke 5 tahun Jadi kita jadi masuk asasi atau matrik 2 tahun, sekolah perubatan 5 tahun, 7 tahun, houseman 2 tahun, lepas tu lagi 4 tahun kena belajar. Baru 4 tahun. Total dia 4 tahun lah. Kan? Apa sangat dia dah 6 tahun, 7 tahun tambah 6 dah 13 tahun. Doktor ni apalah sangat. Baru 4 tahun tadi. Tadi katakan kita habis belajar 24, habis houseman 26, tambah 4 30 jadi pakar, baru jadi pakar. Okey lah 30 jadi pakar. Waktu tu dah macam ni lah kan? Dia lebih matang. Sebab dia responsibility untuk membuat keputusan, planning untuk rawatan pesakit melibatkan juga kematangan sebenarnya. Betul. Macam mana responsibility tu lagi besar kan. Of course. Satu, knowledge tu nombor 1 of course lah. Yang kedua, macam mana kita nak decide planning option siapa yang kita nak buat, itu pun melibatkan kematangan. Betul. Dan yang penting, paling penting sekali kita tahu limitasi. Betul. Limitasi pun melibatkan kematangan juga. Betul. Ada orang tak matang, tak reti-reti semua benda. Kita bukan setakat nak handle pesakit, handle kita punya staff sekali. Kan? So jadi benda tu. So lepas dah tu, katalah sambung ke non-klinik, itu klinikal lah. Klinikal. So nak family med ke, surgical ke, medical ke, ikutlah macam-macam banyak.
forensik pun one of it juga kan. PSY lupa nak sebut. Betul. PSY itu kawan Itu satu yang orang banyak minat sekarang ni. So kemudian kita go to So habislah end of journey lah, kepakaran last habis macam belum lagi. Satu nak cerita tentang clinical dulu. Yang clinical tadi yang pergi ke public health, nak pergi administration. Betul. Ada yang nak pergi ke occupational health. Itu pun ada kepakaran juga ada dikira doktor pakar jugalah. Dikira dulu sama master occupational medicine. So dikira pakar. Sekarang lepas tu perubahan jadi kena sambung occupational health master. Dia kena sambung sampai ke PhD public health. As a whole dia duduk under public health. Then barulah NSR after PhD lah. Sekarang dah ada program yang 4 tahun master PhD terus. So 4 tahun juga. 4 tahun juga. 30 lebih jugalah ni. Muda lagi lah. Kan? Muda. Tapi tak apa, life start at 40. So lepas tu kalau ada yang nak bagi pendetailan, contoh mula-mula macam yang kau minat kan, pembedahan, buat master kepakaran pembedahan. Dan minat salur darah aja. So dia ada subspeciality, maksudnya subspeciality macam PhD. Pengkukusan lagi kepakaran. Macam PhD lah kot kan. Dia sub lagi. So dia dah pakar, tapi dia nak kecilkan satu bahagian tu saja. Satu bahagiannya. Ada yang macam dia punya kepakaran bahagian tangan je. Itulah. So macam tu. So tu subspeciality. Lepas tu habis ke? Ilmu tak pernah habis. Itu je lah. Boleh sambung benda lain lagi. Jadi penjawatan kalau dalam kerajaan ni yang paling tinggi doktor pakar sub kepakaran, tu je lah. Konsultan lah kita panggil kan. Konsultan. Tu paling tinggi untuk clinical kan. Clinical lah, betul. Paling tinggi. Tapi kalau untuk bukan clinical boleh sampai DG lah. Betul. Itu panggil apa? JUSA kan. JUSA A kot. JUSA A kan. So pathway dalam kerajaan masih lagi menarik. Betul. Pathway di luar pun ada, tapi mana-mana pun cabaran dia mesti ada. Betul. Apa-apa pekerjaan semua mesti ada cabaran. Cuma berbalik kepada saya ada sebut pada episod sebelum ni, cara saya adalah saya akan ubah cara saya interact dengan environment sekeliling untuk jadikan tempat tu, suasana tu happy untuk saya. Betul. Saya akan jadikan dia sesuai dengan saya. So it's all about attitude kita jugalah. Aspirasi kita. Yes. Kita kalau siapa-siapa, anak-anak, budak-budak muda yang nak jadi doktor, kita encourage. Of course. Siapa nak sambung belajar, kita encourage. Nak buat kepakaran, kita encourage. Betul. Kan? Sebabnya berbalik kepada tadi isu awal, kita tak nak negara kita menuju sehingga kan tak ada doktor yang lokal. Satu. Betul. Dari sudut orang Islam spesifik untuk sahabat yang agama lain, of course kita nak orang yang medium bahasa yang sama dengan kita. Tapi kalau kita dari sudut orang Islam, ini adalah fardu kifayah. So kalau semua pakat nak drop, tak nak sebab susah. Gaji, politiknya, policy makernya, all these challenges yang dikatakan pada waktu ini belum tentu akan datang benda ni jadi challenges lagi. Mungkin akan datang dia dah berubah menjadi satu polisi yang lebih baik. So don't lose hope. Tapi I think upon we discuss macam ni, of course saya sure kita punya discussion hari ni akan ada policy maker yang lihat dan Allah akan gerakkan hati untuk tambah baik lah. Tambah baik semua doktor-doktor kontrak kita. Yes. Macam mana nak sambung belajar jadi master. Betul. Dia tak go back work. Talent tu. Yes, kita nak retain talent. Of course, untuk kita tarik, pujuk balik talent nak balik. Memang susah. Kita dah bina hidup. Katalah kita dah bina hidup dekat Mesir 7 tahun. Tiba-tiba nak balik. Masa nak balik tu dah apa benda kita tu memang kita kena balik pun. Tapi we need to plan juga. We need to plan. Balik pun dah sampai pun kita nak kena plan pula sebabnya kita punya circle dah berbeza, semua dah berbeza. So jadi benda tu is not easy for them untuk come back jugalah. Ada banyak challenges lain dengan kalau alam pekerjaan lagi lah dengan anak-anak dah sekolah apa semua banyak benda. So kita harap ada perubahan yang signifikan lah untuk kita punya
doktor-doktor, MA, nurses, semua pekerja kesihatan kita. Nanti kita akan sentuh. Betul. Untuk kita akan yang tu kita kena invite tetamu yang kalau untuk MA, nurse, benda ni kan, fisio ke farmasi. Itu satu menarik nanti. So tu semua kita kena jemput tetamu-tetamu yang macam untuk part doktor bolehlah kita orang. Sebab kalau part lain, bukan kata kita orang tak boleh, tapi kita tak nak berlebihan berbanding orang yang dah memang menjalani keadaan tersebut lah. So cuma bagi untuk sahabat-sahabat yang mana yang plan keluar nak entry to private bukan GP je, you ada hospital swasta. Dalam hospital swasta ada options juga, hospital swasta yang bila you bekerja sebagai pegawai perubatan di sana at least 5 years, you ada peluang untuk sambung kepakaran di bawah hospital tersebut. Macam mana? Ada, antaranya KPJ. Itu yang famous. So ada, tapi dia ada limitation lah, kepakaran tak banyak tertentu lah. So one of it di KPJ ada pediatric punya master. Dan one of my friends sekarang dah enroll. So itu antara option. Bukan GP semata-mata. Point dia bukan bukannya hospital swasta, tapi ada banyak cabang lain. Banyak cabang. You pergi ke, macam saya kata, insurance. Lepas tu ada yang pergi ke NGO. So there are so many yang kita boleh pergi. Ada yang pergi offshore. Offshore you must go for OHD first. At least NIOSH macam yang saya ambil, atau you go for master. And then ada pathway dia untuk go for offshore lah. So jumpa orang yang betul. Dan GP is not easy. Kita di GP kita perlu support daripada government. Dan sekarang ada challenges juga daripada CCAPS. Ada beberapa perubahan peraturan dan perubahan yang diubah yang a bit challenges. Tapi kita akan kupas benda ni lain masa lah. Kita akan kupas another one. Dan kita perlu bimbingan untuk usahawan juga kalau DGP lah. Other than that, tengok plan, jumpa biar lebih ramai pun tak apa. Sama ada nak kata mentor ke tak mentor ke apa ke, dengar daripada pelbagai dengan pandangan klinikal, pandangan bukan klinikal, pandangan yang bukan doktor, pandangan yang meniaga benda lain. Dengar pandangan dan daripada situ baru buat rangkuman yang betul lah. Okay, so kesimpulan hari ni kita kupas isu yang hot sekarang ni, melibatkan doktor. Apa future doktor di Malaysia? Apa future dan nasib doktor di Malaysia? Dan apakah yang kita nampak apa akan berlaku? Mungkin berlaku. Apa yang mungkin akan berlaku pada sistem kesihatan kita, yang mana kita kalau boleh kita tak nak berlaku lah. So kita harap perbincangan kita hari ini akan menjadi something to ponder pada peringkat kita semua di kalangan doctors dan masyarakat dan juga policy maker dan juga PTD yang berada di KKM. So bukannya doctors je yang buat polisi kat KKM tu, nampak DG. Kita juga alu-alukan sebarang komen, persoalan untuk diberi kepada kita, dan kita boleh tengok dan kita boleh kupas lah daripada episod-episod akan datang. Ya, betul. Dan yang tu kita akan bantu jugalah yang mana yang sesuai untuk kita kupas sebagai perbincangan. Kita tak blame mana-mana pihak. Kita discuss perbincangan untuk kembangkan menjadi sesuatu yang lebih baik. Itu saja. Okay? Alright. Itu saja untuk kali ini, episod nombor 1. Episod 01. Kongsi aspirasi. Kita jumpa di episod akan datang. Habib. Dan saya Dr. Hisham. Jumpa next episod kedua, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye-bye.